Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tun Muhammad Suaidi bin Azmi. Kami akan membentangkan tajuk kami iaitu pembangunan kemanusiaan menerusi penghayatan akhlak. Menurut para sarjana sains sosial dan kemanusiaan, pembangunan adalah sebahagian daripada proses perubahan sosial yang lebih menyeluruh sifatnya. Perubahan sosial ini dibahagikan kepada dua, iaitu yang dirancang dan yang tidak dirancang. Yang dirancang ini seperti yang kita tahu, kehendak untuk mencapai sesuatu matlamat, dan yang tidak dirancang ini seperti perkara-perkara yang datang tiba-tiba dalam kehidupan seharian kita. Jadi bagaimana pembangunan kemanusiaan ini berlaku? Okey. Medium pembangunan kemanusiaan yang terbaik adalah melalui pendidikan. Proses pengajaran dan pembelajaran khusus yang bersifat abstrak dan memberi kesan mendalam. Kita lihat dari sudut perubahan sosial atau pembangunan kemanusiaan yang dirancang. Biasanya pembangunan kemanusiaan yang dirancang ini adalah yang terbaik adalah melalui sistem pendidikan. Pendidikan ini terbahagi pada 3 peringkat. Yang pertama, peringkat sebelum kelahiran. Yang kedua, peringkat selepas kelahiran. Dan seterusnya, peringkat berterusan. Kebiasaannya, anak-anak kecil semasa dalam kandungan disarankan untuk kita bercakap dengan kandungan dalam rahim tersebut. Dan selepas kelahiran mereka, iaitu dari ketika bayi, kanak-kanak, remaja dan awal dewasa, jika kita lihat ini adalah masa yang pendidikan secara formal. Bayi mungkin belum lagi, tetapi bila masuk alam kanak-kanak, kita mula hantar ke taska, ke taski dan sebagainya, masuk ke sekolah rendah, masuk ke sekolah menengah, dan seterusnya menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi selepas itu adalah pendidikan yang formal untuk pembangunan kemanusiaan. Kemudian selepas tamat pelajaran di peringkat institut pengajian tinggi, adakah pembelajaran atau pendidikan atau pembangunan kemanusiaan ini telah tamat? Tidak sama sekali, kerana ia adalah peringkat yang ketiga pendidikan, iaitu peringkat berterusan. Peringkat di mana kita mengaplikasi apa yang telah kita pelajari dulu, apa yang pernah kita lalui dahulu. Dan ketika peringkat selepas tamat pengajian itulah kebanyakan pendidikan yang tidak terancang mula berlaku. Okey. Kemudian pembangunan kemanusiaan yang terbaik adalah melalui pendidikan, yang mana pendidikan ini pula haruslah berkonsepkan, berteraskan penghayatan akhlak, kerana dengan penghayatan akhlak dapat membantu pembangunan kemanusiaan atau perubahan sosial yang baik, yang positif dan lebih berwawasan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Ma'aris. Saya akan menerangkan tentang pendidikan akhlak dan pendidikan moral. Okey, bagi pembangunan kemanusiaan, pendidikan akhlak dan pendidikan moral, agama merupakan asas utama dalam pembentukan akhlak manusia. Penghayatan akhlak yang berteraskan akidah dan nilai agama adalah lebih sempurna dan menjamin melahirkan insan yang lebih berkualiti. Menurut Barat, pendidikan akhlak dan pendidikan moral telah muncul sebagai satu disiplin dalam pengajian pendidikan. Jadi Barat telah memberikan beberapa unsur-unsur falsafah, iaitu falsafah tradisional dan aliran moden. Okey, bagi falsafah tradisional, yang pertama sekali adalah perennialisme. Okey, perennialisme adalah tugas utama pendidikan mendisiplinkan mental dan jiwa pelajar di samping mengembangkan potensi menakul. Sehubungan dengan itu, membaca bahan-bahan tulisan agung dari masa lampau merupakan tugas yang penting bagi seorang pelajar. Okey, ahli perennialisme juga berpendapat melalui pembacaan tulisan-tulisan cendekiawan zaman lampau,
pelajar dapat bersemuka secara tidak langsung dengan pemikiran mereka dan mempelajari cara memikir mereka juga. Maka tugas pendidik ialah memupuk kelakuan moral, menguasai alat pembelajaran, melatih pelajar dalam 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, serta mengingat petikan-petikan dari karya-karya agung sebagai asas kehidupan rasional dan matang pada masa hadapan. Okey. Yang keduanya adalah esensialisme. Okey, guru memainkan peranan yang utama dalam proses pendidikan, membantu pelajar dalam memperolehi keperluan dan kualiti kehidupan yang dewasa agar mereka dapat berjaya dalam hidup masyarakat secara terus-menerus. Guru juga hendaklah mengamalkan sikap pimpinan demokratik, mengambil inisiatif untuk menjalankan tugas sebagai pengajar, kreatif dalam membentuk iklim kondusif dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu mahir menggunakan teknik peneguhan ataupun ganjaran dan denda. Sehubungan dengan itu, guru juga perlu mempunyai kelayakan akademik yang berpatutan, emosi yang stabil dan juga memahami psikologi perkembangan kanak-kanak dan remaja. Okey, bagi aliran moden terbagi kepada 3. Yang pertama, progressivisme. Okey, menurut teori ini dia menekankan hasil pembelajaran seorang adalah dipengaruhi dan ditentukan oleh alam sekeliling. Jadi teori pembelajaran ini bercanggah dengan memaksa pelajar belajar seperti yang disarankan dalam teori disiplin mental. Jadi pembelajaran semula jadi menekankan keberkesanan pembelajaran bergantung kepada kesediaan pembelajaran seseorang yang telah menjadi salah satu prinsip pengajaran dan pembelajaran utama yang dikemas kini. Okey, bagi aliran moden yang kedua iaitu rekonstruktivisme. Okey, beliau berpendapat pengalaman sebenarnya ialah hasil interaksi manusia dengan elemen-elemen dalam alam persekitaran dan alam sosial, di mana pengalaman individu merupakan tempat utama dalam proses interaksi tersebut. Okey, nilai manusia juga berubah mengikut perubahan masyarakat. Nilai yang tertinggi akan dapat dicapai sekiranya individu dan masyarakat memperoleh kepuasan dalam peringkat penyempurnaan. Sehubungan itu, sekolah seharusnya menjadi satu organisasi yang mengamalkan prinsip inilah. Hal ini memerlukan pelajar mematuhi segala prinsip tingkah laku yang ditentukan dan berusaha meningkatkan kualiti pembelajaran mereka. Okey, yang terakhir sekali adalah eksistensialisme. Okey, teori ini berpendapat pelajar tidak patut mengorbankan individualiti mereka untuk memperolehi ilmu pengetahuan. Maka pembelajaran yang harus mempunyai makna kepada pembelajaran yang berkesan harus mempunyai makna kepada pelajar tersebut. Hanya melalui cara ini pelajar barulah berupaya bertindak berasaskan ilmu pengetahuan dan kefahaman dalam situasi mengikut masa dan keadaan yang sesuai. Okey, mereka juga menekankan kurikulum yang menjadi fokus utama hendaklah dipindahkan kepada perkara daripada alam dunia kepada alam personaliti. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad bin Saleh. Baik, kumpulan kami memilih tajuk Pembangunan Kemanusiaan Menerusi Penghayatan Akhlak. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang pengaruh penghayatan akhlak itu sendiri. Baik, kita tengok pada peranan ataupun tanggungjawab pembentukan akhlak itu merupakan satu agenda yang besar. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya aku ini diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Riwayat oleh Ahmad Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ukuran kepada kemajuan sesebuah masyarakat dan negara perlu bersandarkan kepada indikator ataupun peranan seperti penghayatan nilai-nilai murni. Salah satu cabang kepada nilai-nilai murni ini adalah penghayatan akhlak. Berdasarkan kepada penjelasan ini dapat kita fahami bahawa kecerdikan akal ataupun kecanggihan ekonomi semata-mata bukanlah perkara yang sebenar dalam mengukur penghayatan akhlak itu sendiri. Dalam penghayatan akhlak ini terdapat 4 golongan yang utama
dalam memainkan peranan penghayatan akhlak ini, iaitu yang pertama adalah diri sendiri, yang keduanya adalah keluarga, yang ketiga masyarakat, dan yang terakhir adalah negara. Baik, kita tengok pada yang diri sendiri, pada yang pertama. Untuk peranan diri sendiri adalah menjaga maruah diri sendiri tentang personaliti, keyakinan diri dan penghargaan ke diri. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, maksudnya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sendiri, melainkan kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Surahul Azim. Contoh mudah bagi menerangkan apa yang peranan diri sendiri ini adalah contoh seorang pekerja yang ingin memohon jawatan ataupun pekerjaan di sebuah tempat. Penampilan dan perwatakan adalah aspek utama yang dipandang oleh ahli panel. Maksudnya panel akan memerhatikan dari segi pertuturan katanya, akan memerhatikan dari segi pandangannya, adakah akhlak atau kepribadian seseorang itu melambangkan atau boleh memberi penambahbaikan dalam satu industri ataupun syarikat tersebut. Baik, pada poin yang kedua adalah keluarga, iaitu pembentukan kebahagiaan dalam sistem rumah tangga. Baik, dalam keluarga yang seperti kita tahu, ibu ataupun bapa adalah merupakan ketua keluarga kepada anak-anak. Suami merupakan ketua keluarga kepada isteri. Suami dan isteri merupakan ketua kepada anak-anak. Ibu bapa ni menjadi watak utama dalam pembentukan akhlak ataupun sasiah kepada anak-anak. Jelas berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, seseorang anak yang dilahirkan itu adalah keadaannya fitrah, iaitu bersih. Maka ibu bapa yang menjadikan sama ada anak itu menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh mudah yang kita fahami adalah negara kita baru-baru ini melakukan perintah kawalan pergerakan. Waktu bersama keluarga terlalu banyak. Ibu bapa harus menunjukkan sikap dan akhlak yang baik kerana anak-anak pada ketika ini memerhatikan setiap gerak-geri ibu bapa dan tutur katanya sendiri. Ini melambangkan bahawa ibu dan bapa itu menunjukkan kepribadian yang baik ataupun sebaliknya kepada anak-anak. Baik, poin yang ketiga adalah masyarakat. Menunjukkan sistem masyarakat yang sejahtera, saling tolong-menolong. Masyarakat penyayang dapat diwujudkan secara bersama-sama oleh semua individu dalam sesebuah komuniti. Cara mudah dan tidak memerlukan masa yang lama ialah dengan merancangkan lagi aktiviti kemasyarakatan. Contohnya, saling kunjung-mengunjung, saling menunjukkan sikap penyayang termasuk bantu-membantu, baik hati, mengambil tahu supaya boleh dijadikan contoh kepada masyarakat yang lain. Baik, yang terakhir sekali adalah negara. Negara kita seperti yang kita tahu, negara kita adalah salah satu negara yang membangun. Baik, negara membangun ni adalah satu negara yang berdaya saing dan berwawasan serta mempunyai kemajuan yang tersendiri. Di samping memberi penekanan tentang kecanggihan ekonomi dan aspek pembangunan akhlak juga penting kerana ia merupakan gambaran kepada sesebuah negara itu. Melalui negara ini kita mempunyai seorang pemimpin dan pemimpin perlu menguatkuasakan undang-undang secara serius, perlu dilaksanakan secara berterusan dan dikawal selia oleh pihak yang bertanggungjawab tanpa ada sebarang unsur sabotaj ataupun campur tangan daripada pihak luar bagi memastikan agenda menangani krisis akhlak ini dapat ditangani dengan lebih berkesan dan mencapai syariat Islam sepenuhnya dengan mengikut acuan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir sekali, saya tutup perbentangan ini dengan satu hadis, yakni Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika ia baik, baiklah seluruh anggotanya, tetapi seandainya ia rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggotanya. Daging itu dimasukkan adalah hati. Maksudnya pokok pangkal kepada tubuh badan kita ini adalah hati. Jika baik hati kita, akhlak kita, kepribadian kita insya-Allah soleh. Dan sebaliknya berlaku, maka sungguhnya kita berada dalam kerugian. InsyaAllah. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya Christopher Sibat akan membincangkan tentang kegagalan pembangunan kemanusiaan. Kegagalan membentuk modal insan boleh terjadi bila mana berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat kita.
Hal ini akan terjadi sekiranya sistem pendidikan itu sendiri tidak mementingkan akhlak dengan hanya menjadikan akhlak suatu mata pelajaran semata-mata dan bukan penghayatan sebenar. Adab atau akhlak ini harus kita ajar. Di sekolah, pendidikan moral diajar kepada murid bukan Islam. Mereka belajar nilai bumi untuk menjadi orang baik daripada tahun 1 sehingga ke pengajian tinggi. Murid Islam sepatutnya mempelajari adab melalui pendidikan Islam. Persoalannya, sejauh manakah mereka diajar akhlak melalui pelajaran tauhid, fiqh, Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua adalah penularan ideologi. Sebagai contoh, kewujudan kumpulan radikal yang bersungguh mengembangkan fahaman dan pemikiran mereka. Hari ini kita menyaksikan akhlak semakin direndahkan dalam pendidikan jati diri oleh sebahagian masyarakat. Kita juga dapat melihat sifat jujur dan amanah semakin dipinggirkan sehingga mengakibatkan kejahatan seperti penipuan, rasuah dan salah guna kuasa. Media memaparkan laporan berita keruntuhan akhlak daripada remaja hingga dewasa. Inilah akibat lunturnya adab kesopanan dan tata sosial. Apabila jiwa insan tidak disuntik pendidikan akhlak walaupun memiliki kelulusan akademik yang tinggi. Dan yang terakhir adalah sistem penyebaran maklumat. Media sosial merupakan satu sistem penyebaran yang mementingkan keuntungan tanpa mengira penghayatan akhlak. Penggunaan media sosial dengan lambakan informasi boleh menimbulkan kekeliruan hingga memerlukan ilmu dan kebijaksanaan dalam memastikan informasi diperoleh adalah benar. Istilah etika dipahami Barat tidak sepenuhnya selari dengan ajaran Islam yang meletakkan asas dan nilai akhlak pada agama. Baik buruk akhlak adalah apa yang dikatakan baik dan buruk oleh agama. Akhlak tidak berbeza mengikut tempat, keadaan atau zaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan menerangkan kesimpulan tajuk ini. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman yang membawa maksud, jikalau sesuatu penduduk suatu negeri itu bertakwa dan beriman, nescaya kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Surah Al-A'raf ayat 96. Secara kesimpulannya, melalui penghayatan akhlak melalui media yang telah diterangkan, kita seharusnya memperketatkan dan memastikan ianya berjalan dengan berkesan. Apabila setiap masyarakat di negara ini mempunyai tahap penghayatan akhlak yang optimum, kita dapat merealisasikan agenda pembangunan kemanusiaan. Sebagai golongan belia, kita haruslah menjadi model contoh yang mempunyai akhlak yang terbaik kepada golongan-golongan muda maupun golongan dewasa. Para pemimpin juga haruslah menunjukkan akhlak yang cemerlang di mana masyarakat boleh menjadikan mereka sebagai idola dan mengikut teladan yang telah mereka tunjukkan. Sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.